Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-An'am ayat 83. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat berapa yang belum diberi? 81. Okey. Ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi 'alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Dan maksudnya, kata Ibrahim AS kepada kaumnya, bagaimana aku takut kepada apa yang kamu syirikkan, sedangkan kamu tidak takut bahawa kamu telah menyekutukan Allah yang kamu tidak ada bukti ke atasnya. Maka manakah antara dua kumpulan ini yang lebih berhak untuk mendapat keamanan dan kebahagiaan, sekiranya kamu mengetahui? Pengajaran yang pertama, orang yang beriman wajib hanya takut kepada Allah sahaja. Orang yang beriman hanya wajib takut kepada Allah sahaja. Kerana selain daripada Allah adalah makhluk yang lemah, yang sedikit pun tidak boleh memberi manfaat atau mudarat. Yang kedua, hanya manusia yang bodoh sahaja yang takut kepada manusia, dan lagi bodoh ialah takut kepada Tuhan yang tidak bernyawa. Yang ketiga, semua Tuhan yang disembah selain daripada Allah tidak layak menjadi Tuhan, dan tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan mereka itu adalah Tuhan yang layak disembah.
Yang keempat, hanya orang yang berilmu sahaja dapat menilai siapa Tuhan yang sebenarnya layak disembah. Okey, habis ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maksudnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka itulah layak mendapat keamanan dan merekalah yang mendapat hidayah Allah. Pengajaran yang pertama, punca keamanan dan kebahagiaan, punca keamanan dan kebahagiaan bagi manusia ialah mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkannya. Yang kedua, semua masalah manusia adalah berpunca kerana tidak mentauhidkan Allah dan tidak mengikuti syariatnya. Yang ketiga, keamanan dan kebahagiaan bukan dengan harta dunia atau pangkat yang tinggi, tetapi dengan mengikuti ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, habis Kita sambung tadabbur ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum ni Allah cerita pasal ayat sebelum 83. Allah cerita kisah apa? Kisah apa? Kisah Nabi Ibrahim dan kaumnya. Bagaimana Nabi Ibrahim apa tugas utama Nabi Ibrahim? Berdakwah. Dan Nabi Ibrahim adalah Nabi yang paling mulia selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan namanya sentiasa disebut oleh orang yang beriman dalam solat ketika akhir. Itu menunjukkan kemuliaan dan kehebatan Ibrahim alaihissalam. Jadi sebelum ayat 83 Allah cerita pasal kisah Ibrahim, kisah dakwah Nabi Ibrahim. Bagaimana Ibrahim berhujah dengan kaumnya. Antaranya apa dia? Siapa ingat? Apa hujah Ibrahim? Bagaimana cara Nabi Ibrahim menyampaikan dakwah? Nabi Ibrahim tengok matahari, tengok mula-mula yang pertama bintang. Kemudian bila hilang dia kata ini tak layak jadi Tuhan. Kemudian bulan. Kemudian matahari. Juga hujah yang lain,
Dia pecahkan patung, semua patung, kemudian ditinggalkan yang besar. Itu hujah. Dan lagi ada lagi Allah sebut dalam Quran, tapi bukan dalam surah Al-An'am. Ya? Apa dia? Dia menegur ayahnya, kenapa kamu sembah Tuhan yang tidak boleh melihat, tidak boleh mendengar? Itu hujah. Kalau nak sembah, mestilah yang paling kurang, paling baik pada kita, boleh mendengar, boleh melihat kan. Itu hujah. Lagi? Allah sebut dalam satu surah yang kita dah baca berkali-kali. Dan rasanya baru je khatam bulan Ramadan yang lepas. Surah Baqarah. Tak ingat? Tak ingat. Alam tara ila allazi haja Ibrahim fi rabbih. Kamu tidak lihatkah yang berhujah dengan Ibrahim tentang Tuhannya? Siapa ni? Allazi atahu Allahul mulk. Orang yang berhujah, berdebat dengan Ibrahim tentang Tuhannya ialah orang yang Allah bagi padanya mulk, kerajaan. Siapa dia? Ialah siapa? Fir'aun. Fir'aun zaman Ibrahim ke zaman siapa? Fir'aun zaman Musa. Fil sejarah. Apa dia? Namrus. Namrus kan? Apa debat Ibrahim dengan Raja Namrus? Bila Namrus bertanya kepada Ibrahim, Man Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Apa jawapan Ibrahim? Bukan. Itu Fir'aun. Bukan. Ayat dibaca berkali-kali, tapi jawapan salah berkali-kali. Dia kata Rabbi allazi uhyi wa umit. Tuhan aku ialah yang boleh menghidup dan mematikan. Betul? Betul lah, sebab daripada Quran. Kemudian apa jawapan Namrus? Namrus berkata aku pun boleh menghidupkan dan mematikan. Itu debat, hujah. Maka Ibrahim jawab apa kepada jawapan Namrus? Bulan Ramadan ni habis tak surah Baqarah? Habis. Kenapa tak boleh jawab? Ibrahim jawab apa? Ibrahim tak kata kamu ni bodoh. Tuhan aku menghidup, makna apa? Menghidup daripada tiada. Tapi Namrus menghidup, makna apa? Dia membiarkan orang yang telah hidup. Itu bukan menghidup. Dan Tuhan mematikan, makna Tuhan mematikan hambanya tanpa perlu lakukan apa-apa. Tapi bila Namrus nak mematikan rakyatnya, dia buat apa? Dia bunuh, dia tikam. Itu bukan mematikan, itu membunuh. Tapi belum tentu mati. Tapi Ibrahim tak kata hujah Namrus itu bodoh. Sebab apa? Kalau Ibrahim kata Namrus bodoh, Ibrahim pun tak cerdik juga. Sebab dia kata bodoh kepada orang yang bodoh. Ada faedah? Tak ada faedah. Tapi dia pergi hujah yang lagi tinggi. Apa dia? Hujah lagi tinggi. Tuhan aku menerbitkan matahari daripada timur. Silakan Tuhan kamu silakan kamu terbitkan matahari daripada sebelah barat. Namrud boleh buat. Fabuhital ladzi kafar. Tercengalah orang kafir. Itu dihujah. Boleh? Kita boleh tak berhujah bila kita berdakwah? Orang tanya soalan, kita jawab. Tanya soalan, kita jawab. Ataupun bila orang tanya soalan, kita kata jangan banyak soal. Sebab tidak berkat ilmu. Okey, jadi kesimpulannya Allah kata watilka, dan tilka apa dia? Demikianlah. Cantiklah tulisan aku ni. Siapa tulis?
Cantik kan? Lama tak tengok tulisan macam ni. Ha? Demikian itulah hujjatuna. Hujah kami. Hujah dah jadi bahasa Melayu. Apa makna hujah? Tak, hujah Bukti, dalil. Dalil pun sebenarnya bahasa Arab. Hujah pun bahasa Arab. Yang bahasa Melayunya buktilah. Allah kata itulah. Apa dia tu? Hujah-hujah yang digunakan oleh Ibrahim sebenarnya itu adalah hujah kami. Dan atainaha, kami telah berinya kepada Ibrahim ala qaumihi, ke atas tengok Allah kata yang berhujah Nabi Ibrahim, tapi Allah kata hujah yang digunakan oleh Ibrahim hujah siapa? Allah sebutkan itulah hujah kami yang kami beri. Apa pengajarannya? Satu, bila kita berdakwah kena guna hujah daripada Allah. Yang kedua, kami beri pada Ibrahim. Mana apa tu? Hebat mana manusia sekalipun, dia tidak akan jadi hebat kalau Allah tak bagi. Kalau harap Ibrahim berhujah, mungkin kalah, kan? Kenapa dia menang? Sebab hujahnya daripada siapa? Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila kita berhujah kita menang. Bila Allah kata kami yang bagi, kita tak akan sombong. Sebab bila Allah bagi, Allah boleh tarik tak bila-bila masa. Ya. Kadang-kadang kita prepare macam-macam, kan? Tiba-tiba bila kita rasa sombong, Allah jadikan kita lupa hujah. Habis. Jadi bila kita ingat ayat Quran ke hadis ke, kita menang berhujah, jangan sombong. Sebab itu adalah anugerah Allah. Bahkan ilmu yang Allah bagi pada kita ni hanyalah sebagai apa dia? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah kata kamu tidak diberi daripada ilmu kecuali sikit je. Bila sikit, kenapa nak berbangga? Okey. Ramai tak orang sombong bila ada ilmu? Sombong. Ramai tak? Yang lagi sombong apa dah? Lagi sombong yang tak patut sombong. Ada ilmu sombong. Memang ada syarat lah. Untuk sombong mesti ada sesuatu. Betul? Jadi syarat nak sombong mesti miliki sesuatu. Sebab tu orang kaya sombong biasa. Tapi kalau orang miskin sombong, luar biasa. Okey. Orang yang berilmu sombong salah tapi biasa. Tapi yang lagi luar biasa beda. Orang bodoh sombong. Orang bodoh sombong. Ramai tak? Mana lebih ramai? Orang berilmu sombong dengan orang bodoh sombong? Mana tahu? Ada pernah buat bancian? Mana tahu? Orang bodoh sombong lebih ramai daripada orang yang berilmu sombong. Mana tahu? Semua yang tak nak belajar, tak ada buat Al-Quran, sombong tak? Ada ilmu tak? Tak ada ilmu lah sebab dia tak belajar. Tak ada ilmu tapi tak nak belajar. Bodoh dan ramai tak? Semua yang tak nak belajar, tak ada buat Al-Quran, tak kira dengan siapa, bodoh, sombong. Dan lagi sombong ialah sombong dengan Tuhan. Dia tak nak faham cakap suami, dah sombong. Betul? Abang cakap apa saya tak nak tahu. Kan? Sombong tak? Berani tak cakap dengan suami macam tu? Cuba cakap. Berani tak cakap dengan bos? Bos, you cakap apa pun, I tak nak faham. I pekatkan telinga. Berani cakap? Berani cakap ke tak? Tak cakap walaupun bos ialah India. Tapi kita secara tak langsung, banyak kali tak kita cakap dengan Allah, apa yang kamu cakap dalam Quran aku tak nak faham. Secara tak langsung kita cakap dengan Tuhan, aku nak baca je, faham tak nak?
Ada kelas tadabbur, tak nak pergi. Sombong tak dengan Tuhan. Jadi sombong yang paling sombong ialah sombong dengan Tuhan. Tak nak faham apa yang Allah cakap. Sebab itulah ada orang yang sibuk nak betulkan tajwid, betulkan taranum, sampai tak faham. Ini bodoh, sombong tak tahu berapa kali ni. Sampai ketua nak betulkan tajwid, sampai bila? Kan? Manusia boleh masuk syurga sebab tak betul tajwid ke? Sebab tak ikut ajaran Al-Quran. Tak ikut ajaran Al-Quran. Tak betul tajwid salah, tapi tak ikut Al-Quran 1000 kali salah. Okey. Jadi Allah kata, Ibrahim, hujah yang kamu berhujah itu adalah kami yang bagi, dengan sombong. Kemudian nadfa'u, kami angkat darajat. Darajat apa dia? Darajat bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu apa dia? Ha? Pangkat. Kedudukan. Kedudukan asalnya daripada duduk kan? Bila dia duduk, naik pangkat tak? Pangkatlah. Ha? Kami angkat pangkat-pangkat. Man, siapa yang kami kehendaki. Tengok Allah kata kami angkat darajat. Siapa ni? Siapa yang kami kehendaki. Bila Allah sebut Allah nak naik pangkat manusia dengan pemimpin bagi tahu ataupun bos kita bagi tahu, saya akan naik pangkat awak. Yang mana kita lebih fokus? Romi kan nama? Nama apa? Ira. Oh, Ira. Yang mana kita lebih teruja? Tuhan cakap kami akan naik pangkat. Dengan bos kita cakap saya akan naik pangkat you. Yang mana kita rasa dengar tu macam ya Allah, seronoknya. Siapa ada pengalaman? Ha? Macam mana? Bos kan? Kenapa? Apa dia? Nampak. Yang Tuhan cakap ni, okey, yang Tuhan cakap tak nampak. Tapi antara bos cakap dengan Tuhan yang cakap mana yang pasti lebih benar? Antara Tuhan dengan bos yang mana pasti tak berbohong? Tapi kenapa lebih percaya pada bos? Ha? Dunia? Jadi kita tak bersalah, dunia yang bersalah kan? Sebab jawapannya sebab kita tertipu dengan dunia. Sebab itulah Allah angkat siapa ni? Lepas Allah cerita kami beri hujah kepada Ibrahim dan Allah bagi tahu kami akan angkat darjat. Siapa ni? Orang macam Ibrahim lah. Apa Ibrahim buat sehingga Allah naik pangkat dia? Ha? Dakwah. Ada kepentingan. Sampai kena campak dalam api kan? Sampai apa lagi? Terpaksa dihalau oleh kaum dia, dihalau oleh bapa dia sendiri. Terpaksa berhijrah daripada Syam pergi ke Palestin, membawa diri. Kan? Dan bila Allah perintah tinggalkan isteri dan anak di Mekah, dia bawa pergi tinggal. Semua dia taat. Allah kata kami angkat darjat. Tapi hidup Ibrahim pada pandangan manusia hina tak? Hina. Okey. Jadi Allah angkat pangkat dengan siapa ni? Orang yang diberi hujah. Dalam konteks kita sekarang, apa hujah? Kalau kita nak diangkat darjah oleh Allah, kita kena ada hujah. Okey, dalam konteks kita, apa hujah? Ha? Ilmu apa? Ilmu? Ada dalil. Ada dalil. Ha? Bila tak ada dalil, tak ada hujah. Betul? Okey, satu hadis sahih riwayat Muslim. Satu hadis sahih riwayat Muslim. Narfa'u, sabda Nabi SAW, narfa'u bihadzal kitab
akwaman wa nada'u bihi akharin. Hadis sahih riwayat Muslim. Cuba terjemah. Narfa'u, sama ayat ni. Ini hadis kudusi, Allah berkata, narfa'u, kami angkat, bihazal kitab, dengan kitab ini. Apa dia? Quran. Inilah hujah kita ni. Allah kata kami angkat dengan Al-Quran aqwaman, beberapa kaum, beberapa manusia. Dengan Quran manusia tinggi darjahnya di sisi Allah. Dan wa nada'u bihi, dan kami rendahkan. Nada'u lawan narfa'u. Yang ni angkat, yang ni kami rendah, kami hinakan. Dengan apa? Dengannya, dengan Quran juga. Akharin, kaum yang lain. Faham? Mana manusia hina mulia dengan Quran, manusia hina pun dengan Al-Quran, bukan dengan yang lain. Bagaimana manusia mulia dengan Quran? Iaitu dengan tadabbur, faham dan ikut. Walaupun macam-macam diujikan, dia tetap bertahan dengan Al-Quran. Dia ikut perintah Allah, dia tinggal larangan, dan dia berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Mulialah dia. Dan bagaimana pula manusia boleh jadi hina dengan Al-Quran juga? Dia baca, dia betulkan tajwid, dia betulkan tarannum, dia hafal, tapi ajaran Al-Quran dia tak peduli. Bahkan amalan dia bercanggah. Orang macam ni Allah hina dia dengan Quran juga. Bahkan satu hadis Nabi kata, Quran akan heret orang macam ni terus ke neraka. Quran akan pastikan. Quran akan pastikan, bukan lepas kamu mati Quran biarkan, tak. Quran akan pastikan sampai betul-betul kamu masuk pintu neraka baru Quran lepaskan. Ini maksud ni. Dengan riwayat lain bihazal Quran. Nampak tak? Sebab itulah Nabi jadi mulia sebab apa? Sebab Al-Quran. Orang Quraisy penyembah berhala kan, paling hina, 360 berhala dia sembah. Tapi akhirnya menjadi manusia yang paling mulia, yang tidak akan berulang dalam sejarah. Sebab apa? Sebab Quran. Umar ibn Khattab jahat kan, paling jahat sampai tahap nak bunuh Nabi. Tapi akhirnya Nabi kata apa? Kalau ada Nabi selepas aku, orang yang layak ganti Nabi, ganti aku ialah siapa yang menaikkan Umar, memuliakan Umar? Al-Quran. Bukan dengan pangkat, bukan dengan dunia. Cuba buka surah Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lahum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah wa idza qila fanshuzu yarfa'illah wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illah allazina minkum wallazina
utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Okey. Cuba kita terjemah. Ya ayyuhallazina amanu. Jangan tengok terjemahan. Saya kata kita terjemah, bukan kita baca terjemahan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Allah cakap pada siapa ni? Tak nak mengaku tu kita lah. Kita mengaku beriman tak? Dia dua je kalau tak beriman. Ada tapi lagi tu. Tak, sekarang saya nak tanya semua. Semua ni dalam kelas ni beriman tak pada Allah? Beriman. Apa tanda kita beriman? Yakin? Lagi? Tadabbur tu jawapan baru je tu. Sejak ada kelas tadabbur. Salah satu tanda beriman ialah, kata Abdullah bin Mas'ud, bila Allah sebut je wahai orang beriman, wajib kamu dengar dan faham apa yang Allah nak cakap selepas ni. Itu bukti kamu beriman. Sebab Allah nak cakap bukan pada semua orang, khusus orang yang mengaku beriman. Betul tak kamu beriman? Dengar. Sebab apa? Lepas ni, selepas ya ayyuhallazina amanu, mesti ada sama ada perintah ataupun larangan. Salah satu je. Allah nak test. Kalau kamu beriman, dengar. Kalau perintah, buat. Bila buat, beriman. Kalau larangan, tinggal. Bila tinggal, beriman. Tapi kalau faham pun tak, buat pun tak, confirm kamu tak beriman. Macam mana beriman, tapi bila Allah nak bagi arahan khusus kepada orang beriman, kamu buat tak faham. Boleh faham? Macam saya cakap ni, wahai pelajar-pelajar, ada 2-3 orang buat tak dengar aja. Yang tak dengar tu pelajar saya ke tak? Tak. Yang pelajar saya, dia akan dengar. Betul? Wahai pelajar-pelajar. Ada yang tak dengar. Memang dia bukan pelajar saya. Wahai pelajar-pelajar. Ada juga yang tak fokus. Itu kalau saya cakap. Ini siapa cakap ni? Sangat-sangat tak masuk akal. Mengaku beriman bila Allah cakap, buat tak tahu. Kan? Okey, Allah kata, apa perintah? Iza qila. Apabila dikata lahum. Qila lahum ke qila lakum? Lakum. Apabila dikata kepada kamu, wahai orang beriman, tafassahu. Tafassahu fil majalis. Majlis, inilah majlis ilmu, majlis kebaikan. Bila kamu datang awal, kamu dudukkan. Tiba-tiba ada orang datang lewat. Dan dia kata pada kamu, bagi ruang kepada yang datang lewat. Apa kewajipan kamu sebagai orang beriman? Bagi ruang. Kan? Apa kelebihan kalau kita bagi ruang? Apa dia? Yang lain boleh dengar saja. Tapi kalau kita tak bagi pun, dia duduk kat luar boleh dengar juga. Tak sama? Mana tahu? Kadang-kadang Nabi kata apa? Orang yang mendengar, dia menyampaikan kepada orang yang tak datang. Orang yang tak datang lebih faham daripada orang yang datang. Betul? Betul tak? Setuju ke tak? Tak nak mengaku. Hadis sahih. Kadang-kadang kita datang, kita dengar. Tak berapa, kita faham tapi 50%. Bila kita cerita pada orang, dia lebih faham pada kita. Tapi bila dia faham, kita dapat tak pahala tu? Dapat. Okey? Tapi kelebihannya bukan itu. Allah nak bagi itu kelebihannya sangat besar. Apa kelebihannya? Bila kita bagi ruang pada orang yang datang lewat. Apa dah? Siapa seorang je boleh jawab? Ayat ni semua baca kan? Yang lain beriman tak? Tadi mengaku beriman tak? Tengok. Begitu besar kelebihan Allah nak bagi kepada kita, tapi ramai tak tahu. Tengok. Lapangkan untuk seseorang dalam apa-apa majlis kebaikan. Kelebihannya, yafsahillahu lakum.
Allah lapangkan untuk kamu. Allah minta, kita diminta hanya lapang untuk bagi ruang sikit je. Tapi Allah balas apa dah? Subhanallah. Allah kata Allah lapangkan untuk kamu. Allah tak kata Allah lapangkan kamu dalam majlis tu, tak. Subhanallah. Mana Allah lapangkan, Allah tak sebut. Makna apa tu? Allah lapangkan semua kehidupan kamu. Dalam majlis ilmu, masalah keluarga, masalah ke office, masalah semua urusan ibadat kamu Allah lapangkan. Hanya kerana kamu buat apa? Bangun sikit je. Subhanallah. Nampak tak? Tapi ramai orang tahu tak? Kadang-kadang kalau orang tu muka sama je datang lewat, kita nak bangun tak untuk dia? Nak masuk dalam, datang awal. Betul? Selalu macam tu kan? Bersih tak hati kita? Kita tak nampak kelebihan Allah kan? Apa dia? Mesti salah ustaz yang tak mula kelas tadabbur. Saya dah agak dah. Okey. Kemudian Subhanallah. Bila Allah kata Allah lapangkan kamu, kenapa kita tanya soalan tu? Nampak tak? Bila kita tanya, ya Allah, janji tu kita tak nampak. Betul tak? Bukan nak begitu berdekat, tapi orang akan timbul soalan macam tu sebab dia tak nampak tu. Allah kata Allah lapangkan untuk kamu. Lapang untuk apa? Seluruh kehidupan kamu. Jangan soal lah. Yang cakap ni siapa? Allah. Mungkin hidup kita selama ni sempit, susah kan? Kadang-kadang masalah kecil pun rasa macam besar sebab kita jarang melapangkan masalah orang. Kita asyik memikirkan, aku nak luaskan rumah aku, nak luaskan jalan aku, nak jalan aku clear, rumah kamu, masalah kamu. Maka hidup kita disempitkan oleh Allah. Maksud melapangkan dekat sini tu sama maksud dengan memudahkan ya? Sama. Dalam satu hadis Nabi kata, Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Dengar. Allah sentiasa menolong hambanya selagi mana hambanya menolong saudaranya. Subhanallah. Kita rasa macam susah nak tolong orang. Sebab apa? Sebab apa? Kita takut kita susah. Sebab kita rasa tak dapat faedah. Kadang-kadang kita rasa aku pun susah. Macam kamu juga dulu. Pandai-pandailah usahakan. Kita lupa janji Allah pada pertolongan Allah. Bila Allah tolong, agak-agaklah Allah tolong setakat dunia saja ke sampai ke akhirat? Dengan hanya kita, kadang-kadang kita tolong seorang je. Sebab tu ada hadis Nabi kata, ada seorang tu dia masuk syurga, bila dicek apa amalan solehnya, macam tak ada. Tengok-tengok, ada satu amalan yang menyebab dia masuk syurga. Apa dia? Tak, dia ambil ranting di tengah jalan, dia buang. Melapangkan orang tak? Mengelakkan mudarat kepada orang tak? Kadang-kadang kayu tu kalau orang langgar boleh terlanggar mati. Tapi sebab perbuatan dia menyelamatkan, memudahkan orang masuk syurga. Okey, tengok Islam. Tapi jangan lepas ni cari ranting je, lepas tu tak solat kan? Okey, kemudian ada lagi. Wa iza qila, apabila dikatakan pula inshizu wa qilan syuzu. Apa makna syuzu? Tadi bagi ruang, sekarang kamu bangun. Kalau terpaksa kamu balik. Contohlah, kadang-kadang kamu bila kita datang mengganggu majlis kan, orang kata, Kak, boleh tak jangan masuk majlis ni? Kita pun ingat ayat ni. Allah kata bila orang kata pada kita bangun, kita pun Allah kata apa? Fanshuzu, bangun. Kalau terpaksa balik. Boleh faham? Nanti kita akan tanya, ya Allah, ruginya majlis ilmu. Siapa yang suruh bangun? Faham tak? Siapa yang suruh bangun? Lepas tu Allah kata apa? Yarfa'illahu allazina amanu. Allah mengangkat orang-orang yang beriman. Ada darjat kan? Dan siapa lagi? Wallazina utul ilma. Dan Allah mengangkat
Orang-orang yang diberi ilmu berapa? Darajat. Ustaz, saya keliru sikit Ustaz. Bila kita bagi kemudahan kat orang dalam majlis ilmu, maknanya ini dalam majlis ilmu terpakai juga ke untuk kemudahan-kemudahan lain. Ya. Okey. Allah akan lapangkan kita, okey, dalam segala hal. Tapi siapa yang suruh bangun kat sana Ustaz? Siapa yang suruh bangun kat sana? Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah. Macam contohnya Ustaz ke? Contohnya Ustaz ke yang suruh saya bangun? Tak, okey. Kalau kita belajar bahasa Arab, iza qila. Qila dalam bahasa Arab dia panggil mabni lil majhul, bila dikatakan. Bila sebut dikatakan, tak Allah tak sebut siapa yang cakap. Nampak tak? Kita kalau kita dengar, bila tahu siapa yang bercakap, dengan kita dengar arahan Allah tanpa kita tahu siapa yang bercakap, yang mana lebih taat pada Allah? Faham soalan? Yang mana lebih mentaati Allah? Kita tengok dulu siapa yang bercakap, ataupun yang penting perintah tu sama dengan perintah Allah, walaupun yang bercakap budak kecil. Tak payah suruh. Sebab tu anak yang taat pada mak bapak, antara dua anak, bila bapak dia kata gosok gigi, terus gosok gigi. B, bila bapak dia kata gosok gigi, dia pun tanya, ayah kenapa kena gosok gigi? Yalah sebab nak jaga kesihatan. Berapa kali ayah? 2 kalilah. Guna ubat gigi apa? Antara dua ni, mana anak yang paling taat pada bapaknya? Tanya. Sebab tu Allah guna kila. Jangan tengok siapa yang berkata, tapi tengok apa yang disuruh. Maksudnya yang kata ni Allah lah. Allah lah yang... Mana ada Allah bercakap sekarang? Tak faham, saya tak faham, saya tak faham. Tak apa, itu bukan satu kesalahan. Tak faham bukan satu kesalahan. Yang tak faham ialah, yang salah ialah buat-buat tak faham. Okey. Siapa saja cakaplah. Bila Allah tak sebut siapa bercakap, siapa saja. Mungkin saya, mungkin tuan rumah, mungkin pemimpin, orang yang ada hak untuk berkatalah. Mungkin contohlah. Tak spesifik lah ni. Iyalah memanglah. Kila apabila dikata, bila era datang rumah saya kendurikan, tapi era ni buat kecoh. Saya kata era, boleh tak bangun dan balik sekarang? Jadi saya ambil ayat ni, saya pun bangun balik. Tak payah ambil ayat ni, bangun terus dah. Maksudnya saya percaya pada ni. Dan bila dikatakan bangun, mana maka kita pun beredar. Ya, ya. Okey. Kita rasa kecil hati tak? Era kecil hati tak bila saya cakap? Kalau kita pegang pada ayat ni, tak perlulah kan? Jangan kecil hati. Sebab apa? Aku sedang mentaati perintah Allah. Boleh faham? Sebab tu Allah angkat darjah. Kenapa angkat darjah? Paling susah nak melawan nafsu. Kadang-kadang ayat tu macam merendahkan kita, tapi kita boleh taat perintah Allah. Boleh faham? Jadi Allah angkat siapa ni? Orang yang beriman taat pada perintah Allah, dan tak mungkin dia beriman kecuali dia diberi ilmu. Boleh faham? Jadi apa yang paling asas untuk kita diangkat oleh Allah? Yang paling asas apa dia? Apa dia? Ialah dengan apa? Dengan Al-Quran. Tak mungkin kita kalau tak faham Quran, kita mula di sisi Allah. Dengan faham, dengan ikut Al-Quran, barulah kita. Sebab tu Nabi kata, khairukum, sebaik-baik kamu. Sebaik-baik kamu ialah man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di kalangan kamu. Bila terbaik ini darjah paling tinggilah. Betul kan? Siapa ni? Yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Kita nak tak jadi orang terbaik di sisi Allah? Kita nak tak anak kita jadi orang terbaik di sisi Allah? Tapi bila hantar sekolah, kita hantar anak kita ke sekolah mana? Ada subjek Quran? Ada. Kita kurang berminat kan? Sebab apa?
Sebab apa? Bila kita hantar ke sekolah yang lebih kepada fokus pada dunia, kan? Lebih kepada kerja, ya. Sebenarnya kita nak terbaik di sisi siapa? Manusia. Manusialah. Betul tak? Supaya orang kata anak kita berjaya. Betul? Tapi hebat. Tapi yang terbaik di sisi Allah nombor 2, nombor 3. Tapi Tuhan tu yang kita sembah. Kita bukan sembah orang. Pelik tak? Sembah Allah tapi memuliakan orang dengan cakap orang. Kita ada masalah tak dari segi akidah? Dan sebab itulah orang paling tinggi pangkat dalam syurga. Siapa? Siapa orang paling tinggi pangkat di syurga? Ialah selain pada Nabi. Yang orang lain pun boleh. Kita pun boleh. Apa dia? Paling tinggi? Bukan. Nabi sebut dalam satu hadis, dikatakan kepada orang yang menghafal, mentadabbur dan beramal dengan Quran, bila nak masuk syurga, dikatakan kepada orang ni, baca satu ayat naik satu darjah, baca satu ayat naik satu darjah, sampailah ayat terakhir yang kamu hafal, yang kamu amalkan, itulah darjah kamu paling tinggi. Jadi ayat Quran ada berapa semua? Ada berapa? 6,000 ayat. Kalau ikut hadis tu, darjah orang yang paling tinggi ialah orang yang paling banyak hafal Quran dan dia beramal dengan Al-Quran. Subhanallah. Tapi berapa ramai yang berlomba nak darjah paling tinggi di syurga? Betul? Yang saya baca hadis tu, dia kata menghafal. Kalau orang tu hafal tapi dia tak boleh. Kadang-kadang dia hafal, dia tak amal, mungkin ke neraka. Kerana hadis tadi kan, Allah mengangkat manusia dengan Quran dan Allah merendah, menghina manusia dengan sebab Quran juga. Itu syarat. Syarat. Hafal dan Ya. Sebab itulah generasi terbaik di zaman Rasulullah, bukan zaman kita. Betul kan? Antara zaman Nabi dengan zaman kita, yang mana paling ramai menghafal Al-Quran? Tak, yang paling ramai menghafal Al-Quran zaman kita. Tapi manusia paling mulia zaman Nabi. Sebab apa? Sebab mereka banyak beramal. Bahkan akhlak mereka sebiji sama dengan Al-Quran. Okey. Kemudian Allah kata, inna rabbaka, sesungguhnya Rabbaka, pencipta engkau, Hakimun, maha bijak, Alimun, maha mengetahui. Siapa ni? Maha Hakim dan Maha Alim. Siapa? Allah. Apa kaitan? Biasa bila Allah sebut sifat dia di hujung ayat, dia mesti ada kaitan dengan sebelum tu. Kemudian Allah sebut antara Hakim dengan Alim, Allah sebut yang mana dulu? Hakim. Kan? Kenapa? Dia manusia kadang-kadang berilmu tapi tak bijak. Betul tak? Kadang-kadang dengan lagi banyak ilmu, lagi nampak bodoh dia. Kan? Hentam orang je. Tapi Allah nak bagi tu, Allah sangat berbeza. Apa saja Allah buat, semua berdasarkan hikmah. Contoh Ibrahim kan? Bijak tak Allah biarkan Ibrahim seorang-seorang pergi berdakwah kepada kaum dia, sehingga dia kena ikat dan kena bakar dan dicampak dalam api. Bijak tak Tuhan? Allah boleh tak nak selamatkan Ibrahim daripada awal lagi? Boleh tak? Allah boleh tak nak matikan kaum Ibrahim yang menentangnya daripada awal lagi? Boleh tak? Bagi sambal petir ke? Boleh tak? Tapi kenapa Allah biarkan Ibrahim dibiarkan, diikat
dibiarkan dicampak dalam api. Bijak tak Allah? Bijak. Di mana bijak Allah? Mana lebih baik Allah selamatkan Ibrahim sebelum dicampak dalam api, dengan Allah selamatkan Ibrahim ketika dalam api? Sebab lagi menunjukkan kehebatan Allah. Bijak tak Allah? Allah biarkan Ibrahim dah tua dapat anak, kan? Lepas tu dah dapat anak, suruh tinggal pula tengah padang pasir. Suami tak ada, air pun tak ada, pokok pun tak ada. Bijak tak? Bijak. Kalau suami kita tinggal kita tengah hutan pahang, bijak tak suami kita? Bijak. Ini mesti ikut sunnah Nabi Ibrahim. Apa bijak Allah? Apa bijak Allah? Allah nak menjadikan Hajar ni seorang wanita yang hebat. Macam mana nak jadikan wanita yang hebat? Tarik semua kemudahan. Tarik suami, tarik pokok, tarik sungai, tarik manusia, tarik rumah, semua kosong. Akhirnya Hajar hanya bergantung. Hebat tak manusia kalau hanya bergantung pada Allah? Dan lemah tak manusia kalau bergantung kepada berbagai-bagai? Dalam beg dia pun ada 4 kad kredit, kan? Hilang satu pun dah telefon lain tak clear pun dah menggelabah. Sebab tu bila kita melancong, yang pertama sampai hotel kita tanya apa? Ada tanya, ada tak Quran dalam hotel? Ada? Ustaz, Quran dah ada dalam Haji wifi tu cakap apa? Nak dengan live. Nak dengan live pula. Itu alasan sekarang. Tengok, banyak sangat kita bergantung. Itu sebenarnya kita lemah. Betul. Kalau tak ada telefon je, agak-agak lah. Satu hari telefon kita rosak, tenang tak hidup kita? Janganlah berpura-pura dalam hidup. Sebab itulah masa kita dengan kitab Allah dibanding dengan telefon sangat berbeza masanya. Lebih khusyuk, lebih fokus, kan? Lebih ghalib. Dengan Quran ni baca sikit je, Macam apa dia? Kadang-kadang tak sampai 1 page dah mengantuk dah. Lepas mengantuk tu buka telefon, segar balik. Okey. Jadi Allah kata, Allah tu maha bijak. Apa saja Allah buat pada Ibrahim. Bila Allah suruh Ibrahim tinggalkan Hajar dengan anak yang kecil, dah lama berpisah, semakin rindu tak Ibrahim pada anaknya? Dah lah lama tak dapat anak. Kemudian anak pula seorang-seorang anak ketika itu. Dan dah lama tinggal, tiba-tiba bila nak datang jumpa, anak dah besar, Allah kata sembelih pula. Tadi tinggal kat pada pasir, tak hilang terus, cuma sementara, betul tak? Sekarang Allah suruh sembelih, makna apa tu? Hilang terus. Tengah-tengah nak lepaskan rindu. Bijak tak Allah? Bijak. Apa bijaknya? Apa bijak Allah? Tunjuk kekuasaan. Dia nak menunjukkan kekuasaan. Tak, bukan nak tunjuk kekuasaan. Allah sangat sayang pada Ibrahim. Cara Allah sayang pada Allah, nak Ibrahim hanya sayang pada Allah sahaja. Jangan ada rasa sayang pada anak. Aku nak tengok bila bertemu perintah aku dengan cinta kamu pada anak, yang mana kamu dahulukan? Allah nak pastikan Ibrahim 100% cinta pada Allah. Dan terbuktikan Ibrahim tangguh tak untuk laksanakan perintah? Tak. Berapa ramai mak bapak sanggup lewat solat sebab urusan anak, betul? Pagi hantar sekolah, petang hantar tuition, malam hantar tuition. Anak tak reti agama, solat tak reti, tapi sanggup. Sebab apa? Sebab cinta pada anak lebih pada cinta Allah. Betul? Tapi mulut kita mendakwa kita beriman kepada Allah. Okey, jadi Allah bijaksana dan juga berdasarkan ilmu. Okey, kemudian ayat seterusnya. Wa wahabna. Janin 4,5 lagi daripada minggu lepas. 11.
Betul, letak gambar Kaabah pula. Wa wahabna, dan kami wahabna benda beri. Ada sifat Allah pemberi, al-wahhab, dan kami telah anugerah lahu kepadanya Ishaq. Kepada siapa ni? Kepada Hu ni balik pada Ibrahim. Allah nak begitu mulianya Ibrahim, hebatnya Ibrahim, apa dia antaranya? Tadi Allah kata Allah bagi hujah. Sekarang Allah bagi anak. Dan hebatnya Ibrahim, Allah bagi anak luar biasa. Apa dia? Anak Ibrahim siapa? Ismail dan Ishaq. Yang mana dulu? Ismail dulu kan? Tapi kenapa Allah sebut Ishaq dulu? Ismail mana? Ayat selepas ni. Ayat 86. Betul? Ada Ismail. Ayat 86. Jadi tak ikut tertib kan? Sebab tu Allah kata kami beri kepada Ibrahim Ismail. Kenapa Allah sebut Ishaq dahulu? Sebab lepas Ishaq ada banyak Nabi. Yang Nabi Ismail? Sebab lepas Ismail Nabi Muhammad aja. Kenapa? Dah bagi hujah lagi. Tak. Dia itu betul tapi bukan hujah dia. Antara Ismail dengan Ishaq yang paling menunjukkan kehebatan Allah, Ishaq. Sebab Ismail dilahirkan, isteri dia, mak dia siapa Hajar, tak tua. Tapi Ishaq dilahirkan setelah Ibrahim kan, setelah Ismail. Ketika itu umur Ibrahim berapa umur? Berapa umur Ibrahim masa itu? Tak tahu. Dalam tafsir dia kata 112 tahun. Tak, Ibrahim bapa Ismail. Ketika isterinya melahirkan Ishaq, umur Nabi Ibrahim 112. Dan umur isterinya Sarah 99. Luar biasa tak? Ini sebab tu Allah kata wahabna. Wahabna ni makna anugerah yang luar biasa. Perbezaan umur antara Ismail dan Ishaq tu betul? Tak disebut lah, tak disebut. Tapi lepas dapat Ismail tu dia dapat Ishaq. Dan satu lagi yang luar biasa beda. Sarah ni adalah mandul. Mandul kan? Satu mandul lepas tu tua pula. Yang mana menunjukkan kehebatan Allah? Ishaq lah, bukan Ismail. Okey. Jadi kalau kita dah tua umur 90 lah, suami kita 100. Ada harapan tak dapat anak? Ada harapan tak? Kenapa tak ada harapan? Allah tak mampu ke? Allah mampu tak? Habis tu, kenapa kita tak ada harapan? Manusia memang tak mampu. Ibrahim pun tak mampu. Yang bagi ni siapa? Sebab tu Allah kata wahabna, kami yang bagi. Tak ada benda yang mustahil. Tak ada benda yang mustahil. Allah boleh melahirkan manusia tanpa mak bapak seperti Adam. Allah boleh melahirkan manusia tanpa bapa seperti Isa. Allah boleh lahirkan manusia tanpa mak seperti Hawa. Dan Allah boleh melahirkan manusia dengan adanya mak bapak seperti kita lah. Okey, kami beri kepada Ibrahim anugerah Ishaq wa Yaqub. Dan jadi tujuan disebut Ishaq itu untuk menggambarkan sifat Allah yang Al-Wahhab pula. Ya. Ishaq dengan Yaqub apa hubungan? Adik-beradik? Ya, betul. Anak dengan bapa. Yang mana anak, yang mana bapa? Bapa Ishaq
Yakub anak kepada Ishak, Ishak anak kepada Ibrahim. Ya. Cucu lah yang Yakub ni cucu kepada Ibrahim. Dan ada satu lagi, dia sebut kemudian anak kepada Yakub Yusuf. Sebab tu Nabi kata Al-Karim, orang yang mulia, Ibnu Al-Karim, anak orang yang mulia, Ibnu Al-Karim, anak orang yang mulia, Ibnu Al-Karim, anak orang yang mulia. 4 keturunan semua mulia. Siapa dia? Nabi Yusuf lah. Yusuf anak siapa? Anak Yakub. Yakub anak siapa? Ishak. Ishak anak? Subhanallah. Mana kalau Allah nak memuliakan seseorang, Allah bagi harta. Pertama, Allah bagi hujah ilmu. Yang kedua, Allah bagi anak yang soleh. Ya. Allah bagi anak yang soleh. Kullan semuanya. Hadaina, kami beri hidayah. Wa Nuhan, dan Nuh. Hadaina, kami juga beri hidayah. Bila ni? Nabi Nuh dengan Ibrahim mana dulu? Sebab tu Allah kata min qablu. Nuh kami beri hidayah dari sebelum Ibrahim. Okey. Jadi Allah bagi min zuriati, dan dari zuriatnya. Zuriat siapa ni? Zuriat siapa ni? Sekarang dalam konteks ayat ni Allah nak puji siapa sebenarnya? Ibrahim. Jadi ada pendapat mengatakan zuriatnya iaitu zuriat Ibrahim. Daripada zuriat Nabi Ibrahim kami bagi Nabi Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Semuanya para nabi. Dan Allah kata semuanya hadaina. Jadi benda yang paling mahal dalam hidup kita apa dia? Hidayat kan? Betul? Apa dalil? Yang paling mahal dalam hidup ialah hidayat. Kita minta setiap hari. Berapa kali sehari? 17 kali kalau solat fardu sahaja. Kalau campur sunat mungkin 25 kali kan? Setiap hari. Bila 25 kali kita minta benda yang sama, menunjukkan benda tu sangat penting. Rezeki dalam sehari kita minta berapa kali? Sampai tak 17 kali sehari minta rezeki? Sampai? Tak sampai? Tak sampai? Oh, tak kira? Apa dia? Tak. Sebenarnya yang kita minta tu ihdinas siratal mustaqim. Kita minta ihdina as-sirata mustaqim. Kita minta, ya Allah tunjuklah kami jalan yang lurus. Kemudian kita perasan tak masa baca Fatihah? Aku minta kepada Allah jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Macam mana jalan? Ada tak timbul soalan dalam kepala masa baca Fatihah tu? Ke tunggu imam sebut waladdallin? Tak ada terfikir apa makna jalan yang lurus. Lepas tu Allah huraikan jalan yang lurus ialah siratal lazina an'amta. Jalan hidayah ialah jalan yang engkau telah bagi nikmat pada mereka. Siapa mereka? Siapa mereka tu? Ni. Ishak, Yakub, Daud, Ayub, Sulaiman, semua tu Allah bagi nikmat pada mereka. Nikmat apa? Hidayat ni. Inilah nikmat. Hidayat. Bukan rezeki. Ya. Jadi 17 kali sehari kita minta hidayat. Tapi yang banyak kita cari setiap hari, rezeki ke hidayat? Ini antara
perkara ke-8 ajaib kat dunia. Paling banyak minta tapi tak cari, dan yang kita tak banyak minta, yang tu kita cari setiap waktu. Betul? Saya nak tanya, lepas kita baca Fatihah ihdinas siratal mustaqim, siapa yang lepas tu terus cari hidayah lepas solat tu? Ada? Lepas salam je, imam kita pun terbangun. Imam kata nak pergi mana tu? Nak pergi cari hidayah. Kat mana? Ada tak? Tak ada kan? Pelik tak? 17 kali minta, 17 kali tak cari. Rezeki pula, setiap saat kita cari. Pantang nampak je, bojor lalu melintang. Kenapa? Kenapa kita minta hidayah 17 kali tapi tak mencari? Sebab itulah bila minta tak cari, dapat tak hidayah? Tak dapat. Rezeki samalah. Kalau kita minta tak cari, dapat rezeki. Yang kita dapat rezeki sebab apa? Sebab kita cari. Kan? Keluar pagi balik petang, keluar pagi dapatlah. Tapi hidayah tak dapat sebab kita tak cari. Di mana nak cari hidayah? Ha? Macam mana? Ha? Tadabbur. Bila mula cari tu? Ketika umur? Dah umur berapa sekarang? Ha? 60. Kenapa mula cari hidayah ketika umur 60 dan cari rezeki ketika umur 20 tahun? Segar bugar. Kenapa? Rezeki dijamin tak? Ya, hidayah tak dijamin, kita kena cari. Yang tak dijamin, kita cari masa tua. Yang dijamin, kita cari awal. Pelik tak kita? Pelik tapi benar. Kan? Pelik tapi benar. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi, bila Nabi cakap ayat Al-Quran je, kali pertama dengar, kali pertama terus dia cari. Allah kata hijrah, cari hidayah lah tu. Kita ingat Nabi, Allah perintah semua sahabat berhijrah ke Madinah sebab nak cari rezeki Madinah ke nak cari hidayah? Ha? Ada sahabat dia hidup senang kat Mekah, betul tak? Dan bila pergi Madinah, cerah tak masa depan? Keluarga tak ada, peluang pekerjaan tak ada, tapi mereka pergi nak cari apa? Hidayah. Dan bila cari hidayah, Allah bagi tak rezeki? Subhanallah. Tapi bila cari rezeki, dapat tak hidayah? Confirm tak dapat. Okey. Rugi tak cari hidayah waktu tua? Tak rugi. Yang rugi ialah sampai mati tak cari hidayah. Kan? Tak rugi. Jangan menyesal. Ha? Jadi jangan menyesal dan jangan buang masa. Jangan tunggu kelas hari Jumaat baru nak cari hidayah. Okey, kita habiskan ayat ni. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, wa Ayub. Tengok Nabi. Tapi kelebihan Nabi Daud dan Sulaiman apa dia? Allah bagi apa? Kerajaan. Betul? Dia mencari tak kerajaan? Allah yang bagi. Kita cari rezeki, dapat tak kerajaan? YB pun tak jadi. Tak payah kan? Tapi cari buat apa kalau tak dapat kerajaan? Kan? Kemudian Yusuf. Tengok Yusuf. Tengok Nabi Ayub dulu. Apa yang Allah bagi pada dia? Kekayaan. Lepas tu Allah tarik balik semua kan? Semua harta dah habis, sapu. Sehingga Allah bagi dia sakit, sehingga isterinya bekerja cuci rumah orang untuk cari rezeki sebab suami dia tak boleh bekerja. Tengok Allah jadikan seorang Nabi sampai isteri kena kerja untuk tanggung suami yang sakit. Hina ke mulia? Hina ke mulia? Mulia. Bukan kerja haram. Kan? Nabi Yusuf. Apa Allah jadikan pada Nabi Yusuf? Bila adik-beradik dia rancang nak bunuh, Allah biar ke Allah selamatkan dia? Tak. Allah biarkan. Betul. Adik-beradik dia campak dalam pergi, Allah biar tak? Biarkan. Tapi lepas tu Allah selamatkan. Lepas tu dibeli sebagai barang, macam barang hamba. Barang, kan? Dia jual dengan harga yang macam jual barang. Seorang Nabi dijual seperti barang, macam tak ada nilai. Allah biarkan. Lepas tu masuk rumah siapa? Isteri pembesar. Nama apa? Nama apa isteri pembesar tu?
Zulaikha, Quran tak bagi nama, hadis pun tak bagi nama. Dahlah tak ada buah Al-Quran, tambah pula nama yang tak ada dalam Quran. Dia tak ada nama. Allah kata nama Imra'atul Aziz, isteri pembesar. Nama tak penting. Kan? Dia dihambakan. Kemudian dikhianati oleh isteri pembesar sampai dia dipenjara. Hina tak Nabi Yusuf? Tak. Dalam penjara dia buat kerja apa? Berdakwah. Penjara yang sempit dia berdakwah. Kita duduk dalam keluasan dunia dan segala nikmat, berdakwah tak? Hina tak kita? Hina. Dan akhirnya Allah bagi apa pada Yusuf? Kerajaan. Nabi Yusuf cari tak kerajaan? Tak. Nabi Yusuf masuk tak bertanding pilihan raya? Tak. Tapi Allah lantik dia sebagai ketua kerajaan. Boleh faham? Cari hidayat dapat kerajaan. Kemudian Musa, kemudian Harun, wa kadzalika, demikian itu najzi. Kami balas al-muhsinin. Apa makna muhsinin? Orang yang okey. Muhsinin, sepatutnya Allah nak cerita apa ni? Begitulah kami balas kepada ni nama-nama yang kami sebut ni. Ayub, Sulaiman, Daud, Yusuf, Musa, Ishak, Yakub, kan? Sepatutnya dalam bahasa Arab, kazalika najzihim. Allah guna him mereka. Kan? Him ni mereka refer kepada nama yang telah disebut. Boleh faham? Tapi sekarang Allah tak guna him mereka. Allah guna apa pengajarannya? Apa dia? Subhanallah. Kalau Allah kata begitulah kami balas pada mereka, kita tak masuklah. Kita tak masuk. Tapi Allah nak begitu, wahai Tuhan, boleh tak aku dapat balasan seperti mereka? Boleh. Syaratnya apa? Jadi muhsinin. Macam mana nak jadi muhsinin? Buat kerja yang para Nabi buat. Kerja apa? Dakwah. Okey. Boleh nak buat tak kerja dakwah? Tak nak buat tak? Dan insya-Allah ada dua. Satu insya-Allah tak nak. Sepatut kalau kita dah tadabburkan. Sebab itulah sahabat ni bila sampai satu ayat terus mereka jadi pendakwah. Kenapa? Darjah mereka diangkat oleh Allah beberapa darjat. Kita kalau agung nak bagi pangkat datuk, nak tak? Tolak tak? Nak. Agung dapat surat ni. Datuk. Nak tak? Kenapa fikir panjang? Jawab je nak. Kan? Biasanya orang tak tolak, kan? Tiba-tiba Allah nak bagi pangkat bukan datuk, bukan Tan Sri, bukan Tun, tapi lebih hebat daripada itu. Tapi buat kerja dakwah. Ramai orang berfikir panjang. Sebab apa? Sebab pangkat yang Allah nak bagi tak nampak. Kan? Okey, kemudian ayat ni kita habiskan. Wa Zakaria. Semua ni Allah sebut nama-nama para nabi, semuanya 18 orang. Termasuk ayat yang seterusnya. Zakaria, Yahya. Ini dua-dua ni kalau ikut riwayat kena bunuh. Orang mulia sampai tahap dibunuh. Dan Isa pun dirancang untuk dibunuh tapi tak berjaya. Dan Ilyas. Kullun, semua itu minas salihin. Yang kita nak minta hidayahkan, an'amta alaihim, jalaya engkau beri nikmat pada mereka. Allah huraikan. Siapa mereka? Siapa mereka tu? Yang kita nak minta setiap hari tu. Berapa orang yang Allah bagi nikmat pada mereka tu? Pertama, Al-Anbiya, para Nabi. Itu kita tak mungkin sampai. Yang kedua, Siddiqin, seperti Abu Bakar, seperti Maryam Siddiqah. Kita mungkin tak tercapai kok. Yang ketiga, syuhada. Syuhada ni siapa? Ada dua pendapat. Satu yang mati syahid dalam peperangan.
Itu pun kalau mati syahid dalam peperangan kita mungkin tak dapat lah. Kita biasa mati syahid dalam kelas bahasa Arab kan. Yang kedua, syuhada ialah orang yang mati dalam menuntut ilmu. Pendapat kedua, dia belajar dan juga dia menyampaikan, lepas tu dia mati, termasuk syuhada. Dan yang keempat, salihin. Mungkin kita ada peluang untuk dapat yang keempat tu, salihin. Macam mana nak jadi salihin? Sama, kullu minas salihin. Buat kerja para nabi, insya-Allah. Jadilah orang muhsinin dan jadi orang salihin. Okey, cukup. Ada soalan ke berkenaan dengan tadabbur ni? Sama tak orang soleh dengan orang alim? Dah, bila sebut alim saja dalam Quran, dia merakumi salihin. Tapi kalau sebut salihin dan alim, dua-dua disebut sekali, berbeza. Kadang-kadang orang yang berilmu alim, tapi dia tak soleh. Dia ilmu banyak, tapi amalannya, akhlaknya tak sama dengan Quran. Tapi bila sebut orang soleh, mesti orang alim. Ustaz, kenapa dia mention soleh tu after the name of Zakaria? Is that related to that? They are not Muslimin, they are just solehin? Soalannya kenapa disebut solehin selepas muhsinin? And why after the name of atas tu dia mention Muslimin, tapi macam the group dia, Yahya, Isa, Ilyas ni dalam soleh. Okey. Sebenarnya kata ahli tafsir, Allah nak mempelbagaikan istilah yang maksudnya sama. Kadang-kadang Allah sebut mukminun, kadang-kadang Allah sebut muttaqun, kadang-kadang Allah sebut muhsinun, kadang-kadang Allah sebut al-abrar. Maksudnya sama. Kenapa ada certain ayat Allah address diri dia kami, aku, dan dia Kadang-kadang Allah guna bahasa diri dia aku, kadang-kadang Allah guna kami, dan kebanyakannya Allah guna kami. Sebab kami dalam bahasa Arab ada dua maksud. Pertama, menunjukkan ramai, lebih pada dua orang, kami. Yang kedua, kami dalam bahasa Arab bukan menunjukkan ramai, tapi menunjukkan kebesaran orang yang bercakap. Kadang-kadang raja kan, contoh Raja Saudi, dia seorang je, tapi dia guna perkataan nahnu, kami, bukan ana. Itu bahasa Arab. mana kerajaan kekuasaannya. Dia bahasa Negeri Sembilan pun kami seorang kan? Kan? Kami. Itu Sabah, Sarawak. Sarawak kan? Kami kan? Seorang ke kami? Kami tu awak Kami tu awak, kita. Oh, kami tu awak. Tak payah tak ada. Tak apalah, tak penting. Okey. Sebab itulah muhsinin, kita boleh tak jadi orang muhsinin? Boleh je. Allah sebut apa? Dalam surah Az-Zariyat, orang yang dapat nikmat dalam surga ni, Allah kata dulu mereka kat dunia kanu minal muhsinin, mereka orang yang suka buat ihsan. Apa dia? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka tidur malam sikit je, sebahagian besar malam tahajud. Dan bila di akhir dekat subuh, waktu sahur, mereka istighfar. Dan harta mereka kongsi untuk orang yang berhajat. Itu muhsinin. Kita boleh jadi. Kita boleh tak jadi orang salih? Boleh. Okey, ada soalan lain? Kalau sebagaimana kita buat kebaikan tu, kita tak masuk dalam muslim ke? Sebagaimana kita buat kebaikan kepada orang lain, kepada Dia muhsinin mesti ada dua lah, daripada perkataan ihsan. Satu, ihsan kepada Allah. Yang kedua, ihsan kepada manusia. Ihsan kepada Allah apa dia? Tak, kita sembah Allah seolah kita nampak, seolah kita nampak Allah. Mana betul-betul khusyuk lah. Ihsan kepada manusia, kita buat baik kepada manusia sampai tahap orang buat jahat pun kita buat baik. Okey. Kalau tak ada, kita tengok buku Riyadhus Salihin.
Kita rasanya hadis ketiga ke? Ha? Oh, hadis ketiga dah baca? Macam begitu. Dah ke belum? Rasa macam belum. Belum. 3 belum. 3 belum kan? Ha. Okey, hadis ketiga. Dalam buku tu dia tak tulis teks Arab kan? Dia terjemah terus. Kan ada teks Arab? Oh, tak ada. Saya baca teks Arab ha? Bab masih bab yang pertama, bab ikhlas kan? Cuma hadis yang ketiga. Dalam bab ikhlas tu ada banyak hadis. Qala al-musannif rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah wa idza istumfirtum fanfiru. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, apa maksud dia? Daripada Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, telah bersabda Nabi SAW, la hijrah, tidak ada hijrah selepas fathi, pembukaan kota Mekah. Sebelum buka kota Mekah, wajib tak orang Islam yang berada di Mekah berhijrah ke Madinah? Wajib tak? Dan kalau tak berhijrah, dosa besar. Maka Allah bagi ancaman, siapa yang tak berhijrah, Allah bagi ancaman mereka akan dimasuk ke dalam neraka Jahannam. Kenapa? Kenapa tak hijrah ketika itu masuk neraka Jahannam? Keperluan dia mendesak. Keperluan apa? Keperluan untuk tegakkan agama. Kalau tak keluar hijrah tu perintah Allah. Tapi ada langgar perintah Allah, tak adalah sampai ancaman dosa besar ataupun masuk neraka. Pernah jumpa tak satu ayat ataupun ayat-ayat yang Allah bagi tahu siapa yang tak berhijrah masa itulah maka dia telah melakukan dosa besar dan diancam dengan neraka Jahannam? Pernah jumpa ayat? Tak pernah. Cuba buka surah An-Nisa sekarang. Jumpa? Ayat 97. Muka surat 94. Ayat 97. Muka surat 94. Okey, cuba masing-masing baca terjemah. Betul tak yang saya cakap? Betul? Dah baca dah? Betul? Boleh faham baca terjemahan? Apa dia? Bila ni apa ni Allah cerita ni, malaikat maut nak cabut nyawa mereka kan? Nak cabut nyawa mereka yang tak nak berhijrah. Tapi sebelum tu malaikat tanya, kenapa kamu tak hijrah? Dia jawab apa? Kami adalah kaum yang itu alasan. Itu alasan. Sebenarnya mereka sayang pada dunia. Tempat mereka lahir, tempat mereka membesar, kan ada harta kat situ, ada bisnes. Tengok. Kerana dunia langgar perintah Allah. Maka apa malaikat jawab?
Bukankah bumi Allah ni luas? Ha? Maka Allah ancam di hujung ayat Allah kata apa? Bagi mereka okey. Saya nak tanya, kenapa sampai dosa besar tak berhijrah ni? Ha? Yalah, betul lah. Bukan semua perintah Allah dosa besar kan? Ada dosa kecil. Sebab menzalimi diri sendiri. Sebab kalau dia tak hijrah masa tu, dia akan ditindas, dia akan terancam untuk dibunuh. So dia menzalimi diri. Tapi mati syahid lah. Kalau dibunuh mati syahid. Macam Sumayyah mati syahid tak? Ha? Ha? Islam? Tak dapat kembang pada orang yang nak buat. Niat? Habis makan macam mana? Makan. Ha? Makan. Sebab Allah cipta manusia sebenarnya untuk apa? Beribadat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah kata, aku tak pernah cipta jin dan manusia, mereka hanya satu tujuan, beribadat. Jadi kalau tujuan utama iaitu beribadat tak boleh dilaksanakan, wajib kamu hijrah. Sebab itu aku cipta kamu. Rezeki bukan sebab tu. Aku bukan cipta kamu supaya cari rezeki, tak, supaya beribadat. Bila ibadat tak boleh, kamu kena keluar, pergi tempat yang boleh beribadat. Wajib pergi. Sebab kerana itulah aku cipta kamu. Boleh faham? Bukan soal rezeki. Rezeki aku tanggung. Faham tak? Sebab tu bila kamu tak berhijrah, makna apa tu? Makna apa? Kamu utamakan ibadat pada Allah ataupun utamakan perut kamu? Sedangkan semua orang kafir pun Allah bagi rezeki. Takkanlah kalau taat pada Allah, Allah sempitkan rezeki kamu. Betul? Tak masuk akal. Tapi sekarang ramai tak berhijrah sebab nak cari rezeki dan mengabaikan agama? Ramai tak? Terbalik. Kenapa nak hijrah ni? Sebab di Kuala Lumpur saya tak boleh beribadat, tak ada kelas agama, jarang kita dengar. Betul? Yang ada apa dia? Kuala Lumpur sekarang susah nak cari kerja. Kadang-kadang dia berhijrah ke mana? UK, US nak cari kerja. Sampai agama anak-anak hancur. Ini manusia yang buat dosa besar. Dah lari pada tujuan asal dia diciptakan. Boleh? Okey, sebab tu kita balik pada hadis kita. Allah, Nabi kata apa? Tidak ada hijrah selepas bila kota Mekah dibuka, tidak ada hijrah lagi. Jangan hijrah lagi. Kenapa? Bila Nabi dah buka kota Mekah jadi negara Islam. Bila negara Islam, bebas tak beribadat. Jangan hijrah lagi. Jangan hijrah. Tapi Nabi dan sahabat yang dah berhijrah ke Madinah, lepas buka kota Mekah, mereka balik semula tak? Duduk di Mekah. Kenapa tak balik? Ialah kenapa Nabi pun tak balik? Kan itu tanah airnya. Kita kalau ada peluang balik kampung asal, balik tak? Balik. Kenapa Nabi dan sahabat tak balik? Dan pahala beribadat di Mekah dengan Madinah mana lebih besar? Mekah kan? Kenapa tak balik ke Mekah beribadat? Pahala lagi besar. Sebab dia dah nyatakan kepada kaum Ansar yang kalau dia Rasulullah bagi, kan ada konflik masa tu kan, cemburunya kaum Ansar, kenapa kaum-kaum lain dapat lebih daripada hasil rampasan perang tu semua. Jadi Rasulullah tanya, kalau kau mendapat aku, so balik ke tempat kau, itu kau lagi suka ke tidak? So kaum Ansar kata, cukup, ada kau. Jadi mungkin salah satu daripada kata Nabi itu buatkan Nabi stay dekat Madinah. Jawapan ada dalil tak? Ada dalam hadis, saya tak ingat lah. Tak ingat tu macam tak ada lah. Okay. Dia sebenar sebab utama Allah tak perintah. Kita hidup kerana perintah Allah. Jangan ikut otak kita. Berapa ramai nak pergi duduk Mekah sebab pahala banyak. Sedangkan ramai sahabat Nabi
Yang duk bukan setakat tak duk di Mekah, yang duk Madinah pun pergi keluar. Sebab apa? Dia buat yang wajib. Yang wajib berdakwah, yang wajib berjihad. Yang beribadat di Madinah hukumnya sunat. Jangan utamanya sunat sampai kamu abaikan yang wajib. Jadi sebab tu Allah tak perintah Nabi dan sahabat balik semula ke untuk apa? Untuk pahala. Tak. Kerja kamu di Madinah teruskan. Okey. Kemudian Nabi kata apa? Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah, tetapi jihad dan niat. Apa maksud dia? Kalau ada orang Mekah, lepas buka kota Mekah, orang Mekah nak keluar berjihad, boleh tak? Boleh tak keluar berjihad? Boleh. Yang tak boleh hijrah ke Madinah. Faham? Dan niat. Niat apa ni? Kamu niat nak pergi berdakwah, niat nak beramal soleh di luar Mekah, silakan, tak ada masalah. Tapi jangan nak berhijrah ke Madinah. Okey. Kemudian wa izastumfirtum. Bila kamu diperintah supaya keluar berjihad, famfiru. Wajib kamu keluar berjihad walaupun kamu berada di Mekah. Faham? Jadi Allah, Nabi nak beritahu apa ni? Manusia, orang yang beriman hanya ikut perintah Allah. Allah kata hijrah, hijrah. Allah kata jangan hijrah, jangan hijrah. Allah kata keluar berjihad, keluar. Sebab kita hamba Allah. Dia bila keadaan orang beriman wajib berjihad, ada 4 keadaan. Saya ringkaskan. Pertama, 4 keadaan yang wajib kita keluar berjihad. Pertama, bila diperintah oleh pemimpin. Pemimpin yang mana ni? BN ke, PN ke, PS? Tak, kerajaan Islam. Kerajaan Islam isytiharkan jihad, wajib kita berjihad. Yang kedua, bila musuh menyerang negara kita dan kita dikepung, masa tu wajib berjihad walaupun perempuan. Wajib berjihad. Sebab dipanggil apa tu? Dipanggil pertahankan negara kita. Yang ketiga, bila berada dalam sah peperangan, kita dah ada dalam sah peperangan, tiba-tiba kita nak lari, tak boleh. Hukumnya haram dan dosa besar lari daripada peperangan. Bahkan Nabi kata 7 dosa besar, salah satunya lari daripada peperangan. Jadi kalau yang ketiga, kalau kita dah berada dalam barisan tentera Islam, haram kita lari. Yang ketiga. Yang keempat, bila kita ada kepakaran dalam menembak ke menggunakan senjata, jadi tentera Islam perlukan seorang yang pakar. Masa tu wajib ke atas kita. Kita tak boleh bagi alasan. Okey. Tapi negara kita mungkin belum lagi lah. Bila diperintah oleh pemimpin Islam dalam negara Islam, sebab itulah berjihad ni apa maksud dia? Definisi jihad. Definisi jihad. Bila dikatakan itu adalah jihad fisabilillah. Sebab ramai orang mendakwa kan, dia pergi bom kuil, dia kata jihad fisabilillah. Dia pergi bom tempat orang awam, dia kata jihad fisabilillah. Okey, definisi dia, Nabi ditanya dalam satu masa, sahabat bertanya Rasulullah, orang yang berjihad kerana nak tunjukkan keberanian dia. Yang kedua, orang yang berjihad kerana pertahankan negara ataupun kebangsaan. Yang ketiga, orang yang berjihad, nanti dulu, jangan tulis lagi. Yang ketiga, ini soalan sahabat kepada Nabi. Yang ketiga, dia berjihad untuk mendapat tempat dalam satu keadaan lah. Jadi sahabat tanya antara 3 yang mana berjihad fisabilillah. Tengok Nabi jawab. Nabi tak jawab ketiga-tiga soalan. Nabi kata, man yujahidu litakuna kalimatullahi hiyal ulya
fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjihad untuk meninggikan agama Allah, maka dia fi sabilillah. Makna apa tu? Kalau berjihad kerana nak tunjuk berani, bukan fi sabilillah. Kalau berjihad pertahankan negara, bukan fi sabilillah. Kalau berjihad pertahankan bangsa, bukan fi sabilillah. Yang betul-betul fi sabilillah, betul-betul nak pertahankan agama Allah, maka dia fi. Dan kalau mati syahid. Okey, kita ambil satu hadis lagi. Okey, boleh kan? Boleh lagi ya? Boleh tahan tak? Ya. Dia sejam 40 minit ada. Boleh bertahan ni? Boleh. Okey. Hadis keempat. Hadis keempat. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Ha? Yang Ustaz sebut ni bukan nombor 3. Ha? Yang tadi hadis nombor 3. Tadi nombor 2, ni nombor 3 lah. Oh. Buku kita orang nombor 3 lah. Hadisnya sama nombor je lah. Kita dah baca sebelum ni hadis 1 dan 2. Betul? Yang Ustaz baca pasal Aisyah tadi masih nombor 2 kalau ikut ketiga. Sebahagian daripada nombor 2. Sebahagian daripada nombor 2, betul. Yang yang Aisyah tadi tu. Okey. Kalau hadis nombor 4 apa dia? Abu Yazid. An Jabir. Hadis nombor 3? Betul lah. Tak, yang saya baca tadi hadis nombor 3. Dalam buku saya hadis nombor 3. Oh, dalam buku tu nombor 2. Nombor 2 lah. Sebahagian daripada nombor 2. Oh. Okey, sekarang An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah. Betul? Hadis nombor? Okeylah, tak apalah. Silap nombor je lah. Ha? Dalam buku saya ada nombor 4. PDF bahasa Arab, buku bahasa Arab. Nak buku Arab ni? Oh, tak nak. Okey. An Abi, saya baca teks Arab. Daripada Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu maqal, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqal inna bil madinati la rijalan ma sirtum masira wa la qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad, wa fi riwayah illa syarakukum fil ajri, riwayat Muslim. Wa rawahu Bukhari, dalam riwayat Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu qal raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal faqal inna aqwaman bil Madinah khalfana ma salakna shi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul uzur. Okey, saya baca terjemahan, tengok sama ke tak. Daripada Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu telah berkata, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Betul? Peperangan Tabuk. Hadis ni dia tak sebut, yang lepas tu baru dia sebut Tabuk. Faqal, lalu Nabi bersabda, sesungguhnya di Madinah ada sekumpulan orang yang kamu berjalan satu perjalanan, yang kamu tidak berjalan satu perjalanan, dan kamu tidak memotong satu lembah kecuali mereka sentiasa bersama kamu. Betul? Betul? Boleh faham? Ha? Okey. Nabi kata, Tabuk ni tahu tak di mana? Tak tahu. Di mana? Ke mana? Dengan Madinah jauh mana? Dia peperangan Tabuk dipanggil Ghazwatul Usrah, peperangan yang sangat sukar. Kenapa? Satu, jarak perjalanan Madinah ke Tabuk 600 km. Cuba bayangkan. Ada sebahagian sahabat naik unta, sebahagian berjalan kaki. Yang kedua, dalam cuaca yang sangat panas.
Dia ke atas lagi ya? Ha, Ke Jordan. jalan nak pergi ke Jordan. Oh, okey. Cuba bayangkan, no? Allah nak uji sahabat. Lagi jauh daripada jarak Mekah. Lagi jauh daripada jarak. Ya, ya. Kita 600 km kita ke mana? Sampai mana? Perlis. Tapi tak Ha? Lebih. Ha. hanya yang tu. Pernah pergi Perlis jalan kaki? Naik unta? Ya, tak ada sebuah jalan pun malas Ustaz. Ha. Tengoklah kehebatan dan pengorbanan Nabi dan para sahabat. Okey, kemudian sampai ada sahabat yang ponteng kan, 3 orang sahabat. Dan Nabi pulau dia sebab dosa besar. Antaranya Ka'ab bin Malik kan. Dan ada 70 orang munafik yang berbohong kepada Nabi dalam peperangan inilah. Sebab semua rasa berat dengan ujian yang begitu jauh dan panas. Dan ada ramai yang berjalan kaki. Okey, lepas tu Nabi kata apa? Kamu tidak berjalan dan kamu tidak memotong melalui satu lembah, melainkan mereka duduk Madinah, tapi seolah mereka ada bersama kamu pergi berperang. Sebab apa ni? Habasahumul marad. Sakit menghalang mereka daripada bersama kamu. Apa yang Nabi nak beritahu? Mereka dapat pahala sama seperti kamu. Mereka relax kat rumah. Kamu pernah letih berjalan kaki panas. Kamu dapat pahala, mereka dapat pahala yang sama. Apa sebab? Ha? Tak, sebab pertama niat. Niat mereka memang nak pergi. Tapi mereka tak boleh pergi sebab bukan tak nak, sebab sakit menghalang. Pahala sama. Ada tak agama lain tak pergi dapat pahala sama dengan orang yang pergi? Tak ada. Betul? Jadi mana untung? Pergi ke tak pergi? Mana lebih untung? Tengok malas juga tak nak pergi. Pastilah untung yang pergi. Ya Allah, ha? Dia kena nak relax je, ha? Ni orang Melayu suka shortcut kan, ha? Suka shortcut. Asal orang pergi nak mati syahid. Yalah. Kalau pergi, dia mati syahid, terus masuk syurga. Tapi yang tak pergi, tak mungkin dapat mati syahid sebab tak pergi. Boleh faham? Jadi nak pergi ke nak relax? Okey. Kemudian Nabi kata apa? Illa mereka berkongsi dengan kamu dari segi pahala. Pentingnya apa ni? Niat. Ya. Kemudian dalam riwayat Bukhari ada tak? Bawah. Ada. Dalam riwayat Bukhari kata daripada Anas radhiyallahu anhu telah berkata, kami balik pulang daripada peperangan Tabuk bersama Nabi SAW. Maka Nabi pun bersabda lebih kurang sama dengan atas. Di Madinah ada beberapa kaum, beberapa orang khalfana, di belakang kami, yang kamu tidak pernah menempuh melalui satu lembah, satu lorong, melainkan mereka sentiasa bersama kamu dari segi pahala. Sebab apa mereka tak pergi? Sebab uzur. Okey. Bila kita boleh dapat pahala macam ni? Tak buat tapi dapat pahala. Bila tu? Ha? Ha. Satu syarat dia. Satu syarat dia. Kita ada niat. Kena ada niat. Tak, yang paling penting kita akan dapat pahala sama dengan orang buat. Dapat pahala sama dengan orang buat. Contohlah, orang pergi solat jemaah di masjid 27 pahala. Bila kita dapat pahala walaupun tak pergi, dapat penuh 27. Bila kita selalu pergi solat berjemaah. Tak pernah kita tak pergi, tiba-tiba kita sakit. Sebulan terlantar di hospital, memang tak boleh pergi. Sebulan kita tak pergi, sebulan kita dapat pahala 27 setiap kali waktu, sama dengan orang pergi. Kalau setahun PKP sebab masjid tak dibenarkan solatkan, setahun kita dapat pahala 27. Tapi syarat sebelum tu kita istiqamah pergi. Boleh faham? Jadi rugi tak orang yang masa sihat dia tak pergi? Masa sakit baru nak pergi, bila tak boleh pergi nak pergi pula. Rugi tak? Rugi. Kalau kita biarkan suami kita pergi, kita pun dapat juga. Saya tak jumpa hadis tu. Betul. Betul.
Saya dah cari hadis tu, tak jumpa. Minta maaf lah. Saya minta maaf. Tapi kita akan dapat pahala suami pergi bila kita yang suruh. Bang, bila nak pergi, pergilah. Tolonglah diri abang dan tolonglah saya juga. Kita dapat pahala ilmu yang bermanfaat. Itu ada dalil. Kan Nabi kata bila mati anak Adam, terputus semua amalannya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang suami kita tak tahu pahala solat Jumaat. Kita kata, bang, abang tahu tak pahala solat Jumaat ni berapa? 27 bang. Abang kalau dia beri gaji 1,000 dengan 27,000, abang nak yang mana? Abang nak 27 kan? Kenapa pahala yang kekal abang pilih satu? Cerdik ke abang? Cakap belah sikit. Lepas tu setiap langkah gugur satu dosa, dia angkat satu. Ya Allah abang, banyaknya pahala. Bila suami kita pergi, kita dapat semua pahala langkah-langkah tu. Okey. Ustaz, kalau jihad tadi, macam kita pergi menuntut ilmu pun bisa hilang, betul? Ya. Kalau kita dah biasa pergi majlis ilmu tu, betul? kita tak dapat pergi, ada keuzuran. Ya. Kita dapat juga Dapat. Dengar hadis dulu. Jangan cepat alhamdulillah. Dia roll balik kan? Okey. Ada satu hadis yang sahih, Nabi kata iza maridal abdu, apabila seseorang hamba sakit au safara ataupun musafir, kutiba lahu, dicatat untuknya mislu ma kana yaf'alu muqiman sahihan, dicatat pahala sebagaimana dia mukim lawan musafir. Katalah dia biasa, kalau dia tak musafir, dia solat sunat kan. Solat sebelum zuhur, lepas maghrib kan. 12 rakaat tu. Sentiasa dia buat. Bila dia musafir, sebulan dia tak solat sebab disibukkan urusan musafir. Tak solat sebelum zuhur, lepas zuhur tak solat, lepas maghrib tak solat, lepas isya tak solat. Dia hanya solat sunat subuh je. Dia tetap dapat pahala 12 rakaat sebuah istana. Katalah dia musafir sebulan dia dapat pahala tu. Tapi syarat sebelum tu kena istiqamah. Jangan besok nak musafir, hari ni baru dia start solat, tak dapat pahala tu. Okey. Sama juga kita bila kita selalu datang kelas. Kebetulan Jumaat depan kita memang sakit ataupun kita rusak, dapat pahala datang kelas. Tapi ilmu tak dapatlah. Kena minta nota daripada kawan-kawan. Okey. Wajib qasar. Dia ulama beza pendapat lah. Bila kita musafir, qasar solat tu adakah rukhsah, kelonggaran, ataupun perkara yang azimah, yang wajib? Ada pendapat ulama kata satu kewajipan, azimah. Sebab Nabi sentiasa qasar. Maka yang terbaiknya kita ambil pendapat tu. Kita wajibkan qasar. Tetapi kalau ikut Syekh Saleh Utsaimin, bila kita musafir, ini bagi lelaki lah, kita musafir satu tempat dan kita dengar azan di masjid, yang mana kita kena buat? Solat qasar di rumah ataupun pergi masjid dan solat tamam bersama imam? Wajib pergi masjid. Sebab hadis yang Nabi kata siapa dengar azan tak pergi masjid, solatnya tak sempurna, umum. Nabi tak kata kecuali orang musafir. Tak ada kecuali. Faham tak? Jadi kalau lelaki musafir, kalau dengar azan, pergi masjid. Jangan rasa ya Allah kena, jangan. Sebab bila pergi masjid, lagi banyak pahala. Setiap langkah dikira pahala 27, lagi ramai jemaah, lagi banyak pahala. Ustaz, setiap langkah dikira tu mana kena jalan kaki ke atau kita kena kenderaan? Surah pada malaikat lah kira. Dah. Dia kalau kita berjalan kaki, dia kira langkah kaki lah. Kalau kereta, pandai-pandai lah dia kira. Maknanya bukanlah spesifik. Yalah, ada sahabat yang dulu pergi dengan unta kan. Jangan itu. Yang penting Allah nak tengok apa? Bukan langkah tu, setakat mana kita ikhlas.
Tapi kalau kita berjalan kaki kan, kita nak banyak pahala, kita jangan berjalan laju. Sahabat dia cerdik. Walaupun matematik dia tak ambil pun. Dia bila berjalan ke masjid, dia berjalan perlahan je. Bila orang tanya, kenapa kamu berjalan perlahan? Sebab Nabi kata setiap satu langkah, gugur satu dosa, naik satu darjah. Kalau aku berjalan perlahan, lagi banyak langkah, lagi tinggi darjah. Cerdik tak sahabat? Cerdik. Ustaz, yang musafir tu kalau yang dengar azan kat masjid, termasuk sekali solat Jumaat semula. Ya. Dan kalau solat 5 waktu pun kena pergi, solat Jumaat lagilah kena pergi. Ustaz, kalau musafir tu dia ikut tenggelam waktu zuhur, dia boleh ikut imam untuk solat zuhur, lepas tu dia jamakkan kemudian dengan dia punya asar gitu. Tak, dia jamak zuhur dengan asar lah. Waktu asar dia duduk kat mana? Sebab lepas zuhur tu dia nak jalan kan, Tak apa, jamak je lah. boleh. Ha. Maknanya dia boleh ikut. Kalau nak mengelakkan daripada solat di masjid, sewalah hotel yang jauh daripada masjid kan. Abang, kenapa jauh sangat masjid ni? Yalah, kalau dengar kena pergi. Itu abang cerdik ke abang tak cerdik? Okey. Okey. Satu lagi saya nak sebut hadis yang keempat ni. Tadi dia tak buat apa-apa tapi dapat pahala amalan. Sama, sebiji je. Ada orang tak dapat pahala amalan tapi dapat pahala niat sahaja. Dia dapat pahala niat, bukan pahala amalan. Contoh, ada satu hadis, seorang fakir, dia kata, ya Rasulullah, kalau aku kaya macam lelaki itu, aku akan infak harta aku. Dia betul-betul ikhlas. Dia dapat pahala niat nak infak, tapi pahala infak tak dapat. Boleh faham? Sebab apa? Sebab dia sebelum tu tak pernah infak pun. Boleh faham? Subhanallah, dengan niat pun dapat. Jadi pastikan kita nak buat apa-apa kena ada niat. Okey. Sebelum saya jawab, saya tanya soalan. Bila kita uzur, seronok tak bila tak perlu solat tu? Jawapan saya berdasarkan jawapan tu. Seronok ke tak? Oh, tengok cuaca lah. Kadang-kadang kita rasa macam bila tak solat tu kita rasa lost. Betul tak? Betul kan? Kita rasa macam Jangan tanya orang lain. betul Ustaz. Kalau kita tak solat, kadang-kadang ada perempuan yang uzur dia lama. So bila dah lama tu rasa macam kita rasa macam Dia macam ni. Kalau kita uzur, kita rasa seronok sangat tak solat, kita tak akan dapat pahala lah. Sebab Allah tahu niat kamu, masa kamu tak uzur tu kamu solat tak berapa ikhlas. Bukti apa? Masa uzur seronok. Yeay, aku dah uzur kan. Boleh faham? Sebab itulah bila uzur kena rasa apa? Sedih, tetapi dalam masa yang sama jangan sampai kita tak redha dengan takdir Allah. Kadang-kadang kita redha dengan takdir Allah iaitu uzur. Sebenarnya pahala redha lebih besar daripada pahala kita salat malam. Berapa ramai yang kadang-kadang tak redha. Contohlah dia pergi umrah, dia uzur kan, dia rasa ya Allah macam-macam. Telefon ustaz, sedih ustaz saya uzur. Ya, kamu ibadat pada Allah bukan umrah sahaja, bahkan lebih besar daripada itu. Kamu redha dengan takdir Allah, itu ibadat yang paling besar. Betul tak? Allah tahu tak kamu nak buat umrah? Hukumnya boleh. Ulama kata tak salah. Cuma yang terbaik ialah redha. Sama juga kita dengan puasa 6 kan.
kadang-kadang puasa 6 ni, kadang perempuan dia dahulukan puasa 6. Sebab apa? Sebab takut tak sempat nak habiskan puasa 6, uzur. Tak, pendapat kalau ikut pendapat ulama, bagi saya lah, saya pilih pendapat ni. Wajib utamakan yang wajib. Sebab kamu tak tahu mati bila kan. Jadi buat yang wajib dulu. Dah habis, tiba-tiba kamu sempat 3 hari je puasa 6. Bukan sengaja, tapi memang dah usaha, insya-Allah kamu akan dapat pahala puasa 6 hari. Sebab niat kamu. Okey. Okey, cukup lah. Itulah 12 minit. Okey, cukup lah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنال عظيم الأجر والغفران.